Okey, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera dan salam kuasa ketiga. So jika audio jelas macam biasalah, tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya ya, Regi JC Rita Udin. So ada satu soalan menarik ya, yang diajukan kepada saya. So soalannya lebih kurang macam, Tuan Regi, awak banyak bercerita berkenaan dengan UMNO, Bersatu Perikatan Nasional, PAS dan sebagainya. Tapi jarang kita dengar bercerita berkenaan dengan amanah. Mengapa? Apa kedudukan amanah dari sudut pemerhatian Regi, dan di manakah patut hala tuju amanah? Itu ditanya kepada saya. So diminta ulas ya. Betul, bila saya cerita Pakatan Harapan saya bertumpu kepada DAP PKR. Bila saya bercerita Barisan Nasional, saya bertumpu kepada UMNO. Dan bila saya bercerita Perikatan Nasional, saya lebih bertumpu kepada PAS. Tapi ada sentuh Bersatu ya. Amanah saya tak pernah sentuh. Okey. Now, kalau anda lihat sejarah penubuhan amanah, saya tak mau ceritalah spekulasi ada orang kata ditaja DAP, semua tu saya tak mau tahulah. Even though I have my own ideas dan maklumat sendiri, tapi itu semua tak penting. Tapi amanah ni ditubuhkan lebih kurang selepas peristiwa langkah Sheraton. Dan langkah Sheraton ini satu detik hitam dalam demokrasi negara. Dan ianya dicetuskan tak lain tak bukan kumpulan yang kini memegang atau menjadi watak utama dalam tampuk kepimpinan negara. Rafizi Ramli, Saifuddin Nasution, Anwar Ibrahim. Malah Saifuddin terlibat dalam pengeluaran satu dokumen 90 lebih muka surat yang mengandungi fitnah-fitnah terhadap Allahyarham Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim, bekas Menteri Besar Selangor, yang mereka hendak gulingkan untuk memberi laluan ya, kepada Wan Azizah menjadi Menteri Besar Selangor. Rancangan itu gagal. Dan mereka gulingkan dengan fitnah yang akhirnya terbukti menerusi proses mahkamah. Ya, terbukti Saifuddin terlibat dalam fitnah itu dan sebagainya. Tapi itu semua sejarah. Saya cuma cerita benda yang sejarah. Dan akhirnya Azmin Ali menjadi Menteri Besar Selangor. Dan cara Azmin menjadi Menteri Besar Selangor ialah kerana Pakatan Harapan sebenarnya dia hendak hanya beri satu nama kepada kepada Istana Selangor, calon Menteri Besar. Mereka beria-ia hendak Wan Azizah. DAP pun bersama, Anwar pun bersama ya, beria-ia hendak Wan Azizah. Tetapi istana tidak selesa Wan Azizah, sebab Wan Azizah juga adalah dia wakil rakyat Pematang Pau. Dan ada aspek-aspek lain. I think maybe because I don't know, which is woman or what, I'm not sure. Okay, tapi dia Pematang Pau, so you know, sukar bagi dia diterima sebagai Menteri Besar. So istana mahu 3 nama, tapi PKR dengan DAP beria-ia hendak satu nama. Tapi PAS telah menuruti titah Sultan Selangor dan menyerahkan 3 nama. Dan di dalam 3 nama tu, di antaranya ialah Azmin Ali. Akhirnya Azmin Ali terpilih sebagai dilantik sebagai Menteri Besar. So, itu cerita macam mana Azmin menjadi Menteri Besar Selangor. Okay. So of course DAP berang, Anwar berang dan sebagainya dengan PAS. Dan bukannya PAS yang keluar dari Pakatan Rakyat, tetapi DAP mengumumkan Pakatan Rakyat sudah tiada selepas satu tempoh tertentu. So dalam semua ini berlaku, ada satu kumpulan pemimpin PAS yang rapat dengan Anwar, DAP dan sebagainya. Watak utama ialah Mat Sabu.
So Mat Sabu dia dalam pada PAS menuruti titah Sultan Selangor dan sebagainya, tapi nampak Mat Sabu rapat dengan DAP dan Anwar. Dan juga pada masa itu selepas muktamar PAS, sebenarnya PAS terbahagi kepada dua kumpulan, ulama dan yang bukan ulama. Kumpulan ulama telah menguasai PAS dan Mat Sabu and gang yang dikira lah bukan ulama lah. Okay? Kumpulan ini tercicir, Mat Sabu juga tercicir dari jawatannya. So mereka ni telah keluar PAS dan kemudian tiba-tiba selepas diumumkan bahawa Pakatan Rakyat sudah tidak ada, diumumkan oleh DAP, tiba-tiba muncul pula Amanah. Dan Amanah itu kalau kita lihat penamaan parti dia pun lebih kurang seperti PAS, Parti Islam. Okay. So maknanya ada parti baru, Parti Islam baru, PAS lebih kurang ditendang, dan ada watak-watak yang orang Melayu kenal pasti sebagai watak-watak PAS, Mat Sabu, Khalid Samad dan sebagainya. So saya percaya harapannya ialah supaya bila PAS keluar, penyokong Melayu, penyokong PAS ni akan kekal bersama Amanah. Tetapi itu tidak berlaku. Sedikit pun tidak berlaku. Semua penyokong Melayu PAS bergerak bersama PAS. So bagi saya penubuhan Amanah telah backfire. Dan pada pilihan raya yang berlaku semenjak penubuhan Amanah sehingga ke hari ini, Amanah bergantung kepada pengundi tradisi PKR dan DAP. So bagi saya lah, Amanah tidak membawa impak yang diharapkan kepada Pakatan Harapan. Cuma dari sudut image dilihat ada satu parti Islam. Tetapi ia tidak membawa impak kerana Amanah pun bergantung kepada pengundi Cina, dan pengundi Cina tahu Amanah ini bukannya maybe on paper dia parti Islam, tapi dia bukannya seperti PAS. Dia cara dia lain dan sebagainya. Dia lebih kepada parti Melayu yang terbuka, cara mereka berfikir dan sebagainya. So asalkan Amanah bersama Pakatan Harapan, pengundi tradisi PH mengundi Amanah. Maknanya Amanah bagi saya lah, tidak begitu relevan. Ada Amanah, tak ada Amanah, jumlah kerusi PH tetap sama. Contohnya Amanah keluar PH atau dibubarkan dan pemimpin-pemimpin Amanah masuk DAP, masuk PKR dan sebagainya, dan kerusi-kerusi Amanah diagih antara DAP dan PKR, mereka lebih kurang akan dapat jumlah kerusi yang sama. Namun jika Amanah pindah kepada contohnya Perikatan Nasional dan berdamping dengan PAS, ini akan membawa satu pengujaan, dan ini akan menjadi satu titik kembali kepada asal. Bukan tidak semestinya Amanah masuk PAS atau Amanah dibubarkan dan pemimpin dia masuk PAS, tetapi bersama di bawah satu bumbung, ini akan membawa pengujaan. Jadi bila pemimpin perikatan bercerita penyatuan Melayu, antara Melayu yang patut didampingi atau dibawa, diajak berjumpa di medan muzakarah adalah Amanah. Itu wajib. So bila pemimpin Melayu perikatan suruh orang Melayu bersatu, tetapi dia banyak macam-macam kerenah, macam-macam syarat nak bertemu atau berbincang dengan Amanah, maka masalahnya ialah pemimpin Melayu, bukannya orang Melayu. Dan kegagalan pemimpin Melayu, tak kira Amanah ke PAS ke, kegagalan pemimpin Melayu yang menjadi masalah sebenar penyatuan, bukannya orang Melayu. Dan mereka adalah orang terakhir yang patut ajak orang Melayu bersatu. Mereka tidak layak ajak orang Melayu bersatu. Kerana jika penyatuan Amanah PAS ini berlaku, pengujaannya akan mendorong lebih ramai Melayu dari Pakatan untuk sokong Perikatan Nasional. So ini bagi menjawab soalan kepada yang ditanya kepada saya,
mengapa Regi tidak sebut amanah? Because saya bukannya bermusuh dengan amanah. Saya suka beberapa pemimpin amanah. Mat Sabu okey, saya tak ada problem. Tapi Khalid Samad saya suka. Okay, Khalid Samad saya suka. So actually dulu Salahuddin, Allahyarham Salahuddin Ayub saya suka. Betul-betul saya suka. Ya, and dia pun agak rapat dengan Tun Mahathir. So ada sebenarnya pemimpin-pemimpin baik dalam amanah, dan saya kira amanah ni sebenarnya dia pun tahu apa yang saya cerita ni betul. Dia bukannya berada di sini ke sana ke sebab dia suka dia ni, dia cuma berada di mana dia berada sebab dia ada persengketaan dengan PAS macam terguris. Ya. Okey. So sepatutnya pemimpin-pemimpin Melayu yang melaungkan penyatuan, perkara pertama mereka perlu melihat ialah kita kena bawa balik saudara kita amanah kembali berdamping dengan kita, ya, ke arah penyatuannya. So itu perkara pertama yang secara logik harus dilakukan. Ya, bagi saya lah amanah tidak relevan dalam keadaan kedudukan dia sekarang. Ini bukan saya hendak cuba timbulkan apa-apa dengan pakatan ke apa. No, ini cuma soalannya why amanah tidak disebut-sebut. Sebabnya bagi saya tak relevan. Okey, dari sudut percaturan lanskap politik. Percaturan lanskap politik menuju ke hadapan setakat ini, yang watak-watak yang akan menentukan apa yang bakal terjadi adalah UMNO, PKR, DAP, itu sahaja. Perikatan Nasional kurang sebab banyak kegagalan di situ. Amanah hampir tiada peranan, dan saya kira amanah tahu. Dan malah kedudukan amanah dalam pakatan pun sebenarnya mencela imej dia dari sudut dia sebagai parti Islam, kerana bila ada pemimpin DAP contohnya mengeluarkan kata-kata beracun, saya tidak dengar pemimpin amanah menegur pemimpin DAP. Contohnya pada pentas Anthony Locke, dia cerita berkenaan dengan benda yang beracun bersempadankan anti-Islam. Bukan Anthony Locke, ada seorang lagi yang bercakap whatever. So saya lazimnya tak dengar, ya, pemimpin amanah, ya. So orang Melayu puas hati benda ni. So maknanya tidak ada harapan untuk mendapatkan pengundi tradisi PAS untuk mengundi mana-mana calon Pakatan Harapan. Okey. So kedudukan amanah yang betul adalah di bawah bumbung Perikatan Nasional. Okey. Jangan tanya saya kedudukan gerakan yang betul. Kalau awak tanya saya, nanti awak tak suka jawapan saya. Tapi saya bagi tahulah, kedudukan gerakan pun tak relevan dalam Perikatan Nasional. Kedudukan dia yang betul adalah oleh kerana MCA dan DAP sudah berada dalam Pakatan Harapan, kedudukan gerakan yang betul kalau nak jadi relevan ialah dia duduk di dalam Pakatan Harapan. Jika gerakan beralih ke Pakatan Harapan, tiba-tiba akan meletup. Ada 3 komponen utama yang berdamping dengan orang Cina duduk dalam satu bumbung. Itu akan menjadi satu pengujaan pula kepada pengundi Cina. Tetapi pengujaan terhadap pengundi Cina tidak ada maknanya. Kerana apa? Kerana pakatan sudah pun maksima. Nampak tak? Pakatan sudah pun maksima 95%. Jadi memang teruja. Tapi teruja tak teruja pun mereka tetap dengan pakatan. Dan boikot yang sedang berlaku akan terus berlaku, saya jangka. Sebab kalau kita lihat sejarah pengundi Cina, setiap 16 hingga 20 tahun akan berlaku peralihan, transition sudah bermula. Maknanya ada pengundi Cina atas pagar. So untuk ujar orang Cina, memang gerakan kena duduk bawah pakatan. Tetapi adakah ianya akan membawa beza dalam pilihan raya? Saya kira tidak. Tetapi untuk ujar orang Melayu, PAS bertumpu kepada UMNO, kemudian macam-macam syarat lah. Kita tak boleh dengan Zaid pula kita tak boleh dengan Hadi. Itu masalah korang. Tapi sebagai pemimpin, bila bercerita berkenaan ummah didahulukan. Jadi bila suruh ummah bersatu, tapi awak menjadi masalah penyatuan, maka awak kena berundur. Mudah aja jalan cerita dia. Dan lagi satu, awak kena pandai melihat bahawa sebenarnya
pihak pertama yang awak perlu rapati bukannya UMNO, tetapi amanah. Ya, bila amanah masuk, impak dia lebih kurang macam UMNO masuk, akan berlaku pengujaan besar-besaran. Jika amanah masuk perikatan, akan bawa impak pada pilihan raya. Tapi jika gerakan masuk PH, ianya akan menguja Cina, tapi tidak akan bawa impak pada pilihan raya. Itu pembacaan saya. Okey. So, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.